Okey, Assalamualaikum. Saya doakan semua awak semua sihat. Okey, sebelum ni kita dah belajar pasal penyataan. Okey, apa dia penyataan? Ingat balik, penyataan ialah satu ayat yang ada nilai kebenaran dia, iaitu benar atau palsu dan tak boleh kedua-duanya. Tak boleh dia ada benar dengan palsu. Dia salah satu sahaja, benar atau palsu. Penyataan adalah satu ayat yang mempunyai nilai kebenaran benar atau palsu. Okey, itu saja yang hari tu kita belajar. Okey, so hari ini kita pergi kepada bahagian kedua, penaklukan logik matematik tingkatan 4 KSSM bab 3. Okey, hari ini kita akan menerangkan tentang menafikan suatu penyataan dan menentukan nilai kebenaran suatu penyataan majmuk. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey. So dekat sini kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan satu penyataan. Penafian penyataan P ditulis sebagai curly P, curly bracket P, curly P tu. Okey, itu simbol short form untuk dalam matematik untuk penafian lah. Okey. Jadi praktis kendiri 3.1b ni bentukkan satu penafian curly P bagi setiap penyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Kita boleh guna penafian tu sama ada tidak atau bukan. Kemudian kita kena tentukan nilai kebenaran penafian tersebut. Okey, bila kita dah tambah perkataan tidak atau bukan dalam pernyataan tu, kita kena nyatakan benar atau palsu selepas ada perkataan tidak dengan bukan. Okey? Okey, soalan pertama. Okey, 819 ialah gandaan 9. Okey, kita kena guna tambah perkataan tidak atau bukan. Jadi kalau 819 bukan gandaan 9, ni 819 bukan gandaan 9. Okey, kita dah tambah perkataan bukan dekat sini. Okey, tengok pernyataan ni palsu atau benar. Okey, kita tekan kalkulator 819 bahagi 9. Okey, 819 bahagi dengan 9, kita dapat tepat. Jadi sebenarnya 819 ni adalah gandaan 9. Tapi bila kita tambah perkataan bukan, penyataan ni dah jadi palsu. Okey? So, kita pergi kepada kedua. Lelayang mempunyai dua paksi simetri. Okey, tengok bentuk lelayang dekat sini. Okey, layang-layang kan? So, kita tambah perkataan bukan atau tidak dulu. Lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Okey, tak sesuai kalau kita gunakan lelayang bukan mempunyai. Jadi, lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Okey, kita tentukan pernyataan ni benar atau bukan. Okey, ni lelayang, paksi simetri sebenarnya satu saja. Jadi, lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. So, kata ayat ni dah jadi benar. Betul lah, lelayang ada satu paksi simetri je. Okey? Okey, so nombor 3. Kon mempunyai satu muka melengkung. Okey, benar kan? Tapi bila kita tambah perkataan penafian, ayat tu akan jadi palsu. Kon tidak mempunyai satu muka melengkung. Okey? Okey, nombor 4. Dua garis selari mempunyai kecurunan yang sama. Okey, memang sebenarnya awak belajar waktu form 3, tengok kat sini. Okey, dua garis selari sebenarnya mempunyai kecurunan yang sama. Jadi, bila awak dah nambahkan penafian dekat ayat tu akan jadi palsu. M1 dengan M2. Ingat tak lagi waktu form 3? So, dua garis selari tidak mempunyai kecurunan yang sama. Okey, nombor 5 ni dia lain sikit. Kita tambah perkataan bukan di depan. Bukan berada di antara ayat. Okey, semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Okey ni. Semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Jadi,
Bukan semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Okey. So, bukan. Awak tengok ni kita punya punca. Punca tu tahu kan apa? Ni paksi X, ni paksi Y. Contohnya sini kosong, sini 1, sini 2. Ni punca lah yang ni. 1, 2 tu punca. Jadi bukan semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. So, benar lah. Okey. 1, 2 kan berbeza. Okey. Okey, so kita tengok bagaimana anda menentukan nilai kebenaran satu pernyataan majmuk. Apa dia pernyataan majmuk ni? Pernyataan majmuk ni ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey, perkataan majmuk ingat dan atau. Okey. Kita nak gabungkan dua atau lebih pernyataan. Perkataan dan dalam pernyataan matematik membawa maksud kedua-dua. Manakala perkataan atau bermaksud bermaksud apa ni? Dekat dalam buku teks boleh rujuk Okey. Okey, maka nilai kebenaran pernyataan majmuk boleh disimpulkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual kebenaran berikut. Okey, awak tengok kita majmuk ni dan dengan atau. Okey, so awak tengok kalau ayat tu pernyataan P tu benar, Q tu benar, benar dan benar, ni benar, sini benar. So, benar dan benar akan jadi benar. Okey, kita tengok dan dulu Okey, cuba tengok kataan kedua. Benar dan palsu, dia akan jadi palsu. Okey, kalau dan salah satu palsu, dia dah akan jadi palsu. Okey. Okey, tengok seterusnya. Palsu dan benar. Palsu dan benar. Saya cakap tadi kan, kalau dan salah satu palsu, dia akan jadi palsu. Okey, ni automatically lah. Kalau palsu dan palsu, mestilah palsu. Okey, boleh faham tak? So, dan mesti dua-dua benar, baru jadi benar. Kalau salah satu dah palsu, dia akan jadi palsu. Itu majmuk lah untuk dan. Okey, sekarang kita tengok atau pula. So, awak tengok atau Yang kuning ni tutup. Jangan tengok. Okey. Benar atau benar. Okey. Akan jadi benar. Okey. Benar atau palsu. Dia tetap benar. Okey, tadi kalau benar dan palsu, dia jadi palsu. Sekarang kalau atau, salah satu palsu tetap benar. Okey, tengok. Palsu atau benar. Terbalik je yang palsu dulu. Palsu, benar. Okey, salah satu palsu tetap akan jadi benar. Boleh? Ni palsu dan palsu. Dua-dua palsu. Sahlah palsu. Boleh tak? Dapat tak beza dan dengan atau tadi? Okey. So, saya harap awak faham kalau dan benar dan palsu apa? Benar dan palsu adalah palsu. Okey. Benar dan palsu. Kalau benar atau palsu, benar. Okey. Okey. So, kita tengok praktis kendi 3.1C. Dekat buku Versata ada 3 soalan je. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey. Gabungkan pernyataan P dengan Q berikut dengan menggunakan perkataan yang diberi dalam kurungan.
untuk membentuk pernyataan majmuk. Okey, dia suruh gabungkan P dengan Q ni menggunakan perkataan yang dalam kurung. Jadi, P tu 2 ialah faktor perdana bagi 6. Q pula 3 ialah faktor perdana bagi 6. Jadi, kita gabungkan perkataan majmuk menggunakan atau. 2 atau 3, okey, ialah faktor perdana bagi 6. Okey? Okey, tengok yang B pula. P kon mempunyai satu bucu. Q pula kon mempunyai satu satah. Dia suruh guna perkataan majmuk dan. Jadi, kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Ni macam ayat BM lah Okey, rhombus pula yang C. P rhombus ialah segi empat selari. Q ialah trapezium ialah segi empat selari. Jadi, saya suruh tambah perkataan majmuk dan. Jadi, rhombus dan trapezium ialah segi empat selari. Boleh? Okey, bagus. Okey. Ini tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk berikut. Okey. Ni yang dan dengan atau tadilah. Okey. Kalau benar dan benar, of course benar. Benar dan palsu. Palsu. Benar atau palsu. Benar atau palsu. Atau kan? Benar. Okey. 49 ialah gandaan 7. 49 kalau awak bahagi dengan 7 dapat jawapan tepat tak? 7 kan? 49 bagi 7, 7. So, jawapannya benar. Okey, so dan nombor kuasa 2 sempurna 49, nombor kuasa 2 sempurna, betul lah. Nombor kuasa 2 sempurna ingat lagi tak? 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Ni semua kuasa 2 sempurna. 4, 9. 4 kuasa 2, 16. So, 49 tu 7 kuasa 2, 49. Ni semua kuasa 2 sempurna. Jadi, benar kan? Jadi, benar dan benar dia akan jadi benar. Okey, ini adalah epsilon. Epsilon ni maksudnya ahli. Adakah 3 tu ahli bagi 125? Tak ada kan? 12 dekat set 125 tak ada nombor 3 kan? Jadi 3 ni bukan ahli. Jadi palsu. Dan 8, 9 subset. Subset ni anak ataupun dipanggil dalam. Okey, contohnya 2 subset bagi 2, 3, 4. 3, 4 subset bagi 2, 3, 4. Maksudnya 3 dengan 4 memang ada dalam ni. 2 kena ada dalam ni. Okey, jadi dekat sini 8, 9 subset bagi 6, 7, 8. 8 je ada dalam ni. 9 tak ada. Jadi palsu. Okey, jadi palsu dan palsu, of course lah palsu. Okey, bagus. Okey, lagi satu contoh. Punca kuasa 4 bagi 64 ialah 2. Betul tak? Okey, kita try. 2 darab 2 4 kali. Dapat tak 64? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Salah kan? Jadi palsu. Sepatutnya 64 tapi jawapannya 16 tadi kan? Atau 2 kuasa 3. 2 darab 2 darab 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Benar. Jadi palsu atau benar, dia akan jadi benar. Okey, boleh? Kalau palsu, lagi sekali saya soal. Dan benar. Apa jawapan dia? Palsu. Kalau dan mesti dua-dua benar baru jadi benar. Okey, kalau salah satu palsu, dia akan jadi palsu. Kalau dan. Atau salah satu palsu boleh jadi benar. Senang je majmuk. Dan dengan atau. Okey, dan so apa kesimpulan kita belajar hari ini? Penafian menggunakan perkataan tidak dan bukan, dan perkataan majmuk menggunakan perkataan dan atau, dan kita tentukan nilai kebenaran perkataan majmuk itu selepas kita tambahkan, selepas kita menilai, tengok ayat tu benar dan benar. Apa benar?
Benar dan palsu? Benar dan palsu? Palsu. Okey, saya harap awak dapat memahami video saya. Terima kasih, semoga anda semua sihat sejahtera. Amin. Assalamualaikum.